Para hari ini diminta untuk tunggu sebentar kerana terdapat sedikit masalah teknikal. Harap bersabar. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa Al-Fatihah. Para hadirin yang dirahmati sekalian, untuk pengetahuan saudara dan saudari sekalian, tujuan program ini diadakan adalah untuk meningkatkan cara komunikasi antara ahli PIBO yang akan menjalankan projek bersama selama setahun. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan sedikit sebanyak tentang penceramah kita pada hari ini. Nama diberi adalah T.S. Muhammad bin Abdullah. Beliau merupakan anak kelahiran negeri Terengganu. Beliau merupakan pensyarah Fakulti Kejuruteraan Kimia dari tahun 2011. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kejuruteraan kimia dan persekitaran. Dalam bidang penulisan, beliau telah menerbitkan 5 penulisan bab dalam buku dan 15 buah jurnal, dan beliau pernah menggalas tanggungjawab sebagai penyelia lebih daripada 50 projek tahun akhir dari tahun 2012 sehingga kini. Beliau juga telah menerima anugerah inovatif pada tahun 2015. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput T.S. Muhammad bin Abdullah untuk memulakan sesi taklimat. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Okey, dengar jelas suara saya. Okey, seterusnya kepada pengurus program Inovasi Baja Organik ataupun PIBO, iaitu saudara Haris Daniel. Seterusnya kepada rakan penyelia Cik Ahmad Kuzeri, dan seterusnya kepada ahli PIBO dan juga pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian yang mungkin tak jemu-jemu daripada siang ke malam akan lihat di orang kata di layar ataupun kita panggil di laman maya. Okey, jadi sebelum kita mulakan webinar kita pada malam ni, bila kita lihat webinar pada malam ni adalah kaedah penyampaian komunikasi yang efektif dalam pasukan. Okey, jadi izinkan saya untuk sharekan video. Bentar. Okey, kita lihat video ni. Tahukah anda bagaimana cerita sang kancil menipu buaya? Begini ceritanya. Kurang asam. Siapa membuang kulit durian di sana sini? Pakailah tong sampah.
Kupingnya buaya-buaya ni tidur. Enak betul buang-buang di seberang sungai. Awas kancil. Oh, ikan. Apa hal? Jaga-jaga kancil. Air yang tenang. Jangan sangka tiada buaya. Saya tak takut. Buaya semua sudah lelap. Ya, tapi sungai ini dalam kancil. Tentu engkau akan hanyut. Saya ingatkan saja. Jumpa lagi. Terima kasih, ikan. Baik betul, ikan. Kalau tidak, tentu aku susah. Bagaimana nak menyeberang sungai? Aku ada satu akal. Sang buaya. Sang buaya. Sang buaya. Kau kancil. Nasib baik aku tak meninggal. Hilang semangat aku. Berani kau kancil. Tak tahu ke buaya suka makan daging kancil? Ya, sang buaya. Tapi, aku ada pesanan penting dari orang kaya. Pesanan penting? Ya, sang buaya. Orang kaya minta aku mengira bilangan binatang-binatang di hutan ini supaya diadakan makan. Makan? 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 Ayo kancil. Kita mula mengira sekarang juga. Aduh, sakitnya. Tak ada disiplin punya buaya. Buaya-buaya sekalian, berkumpul. Siap. Sang buaya, lebih senang dikira kalau berkumpul di dalam sungai. Mungkin ada yang tertinggal. Ya juga. Buaya sekalian, berkumpul di dalam sungai. Awas buaya sekalian. Kancil akan mula mengira kamu semua. Satu. Boleh benar. Satu, dua, tiga. Lekuk. Wow saja. Satu, dua, tiga, lekuk. Jantan, betul aku ketuk. Semuanya berapa kancil? Ada 9 ekor buaya yang bodoh. Ha? Sebenarnya, aku cuma hendak menyeberang sungai ini. Hehehehe. Jadi, tak adalah makan. Kita kena tipu. Ini semua kau punya pasal. Betul. Alamak, nasib baik terlepas. Tunggu engkau kancil. Aku dapat engkau. Habis dimakan monyet. Sepandai-pandai kancil melepas juga. Kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Okey. Kita melihat orang kata sedikit sebanyak kartun pada zaman dulu masa ni saya rasa sudah tentu korang belum dilahirkan sebab masa saya tengah kecil-kecil lagi, masa saya tengah darjah sekolah rendah. Okey, dan kita tengok di mana komunikasi antara pasukan tadi sebenarnya, betul tak, ada seorang ketua,
Okey, dan dia arahkan kepada rakan-rakan ataupun tim atau rakan sepasukan dengan dia, dan kemudian terdapat satu inilah anasi luar iaitu daripada Sang Kancil yang orang kata memang memberikan secara komunikasi juga mempengaruhi ketua dalam satu tim tersebut untuk menyampaikan maklumat. Jadi kita melihat komunikasi antara dalam cerita tadi antara kancil dengan buaya juga menunjukkan kalau komunikasi itu berkesan, arahan sekejap saja walaupun ada arahan tu adalah arahan tipu daya daripada sang kancil saja, tapi bila ketua yang cakap semua akan patuh. Betul. Semua akan beratur, mula-mula beratur buaya boleh berdiri, beratur atas tebing, kemudian terus beratur dalam sungai. Jadi bersesuaianlah dengan program kita pada malam ini iaitu macam mana komunikasi yang efektif. Kalau di sini kita lihat saudara Haris Daniel selaku ketua, kita nak macam itulah, sekali bagi arahan semua berbaris walaupun dalam sungai, walaupun atas tebing. Okey, contoh saja, jangan masuk sungai musim sekarang ni sebab musim tengkujuh. Okey, jadi kita melihat saya akan share slide kita pada malam ni sebentar. Semua dah dinner ke ni? Sudah, Sir. Okey. Ni. Okey, terbaik ni ya. Okey, saya lihat memang gempak daripada chess, aktiviti chess. Alright. Jadi, okey. Nampak ke slide saya? Right. Okay, jadi malam ni kita nak melihat kepada kaedah penyampaian komunikasi yang efektif dalam pasukan. Okay, tidak kira lah sama ada kita malam ni sebagai PIBO, kita sebagai ketua darjah dalam kelas, kita sebagai chess, kita sebagai CVET, kita sebagai JPK, JPKF, JPKS. Okey, mana-mana sekalipun kita perlu berkomunikasi dengan efektif. Okey, dalam pasukan, even dalam kumpulan, orang kata kumpulan assignment. Okey, jadi kalau dilihat komunikasi memerlukan dua lah. Okey, dua orang. Okey, orang tak berkomunikasi secara seorang-seorang. Okey, itu adalah mungkin berlatih. Okey, berlatih bercakap atau berlatih berucap atau berlatih nak masuk radio ke sebagai contohnya, seorang-seorang memang ya. Okey, dan mungkin orang tu mungkin tengah hafal something baru dia cakap seorang, tapi kebiasaannya komunikasi yang dipanggil komunikasi yang mesti ada seorang yang bercakap, seorang mendengar. Tak boleh dua-dua bercakap, tak boleh dua-dua mendengar. Okey, kalau dua-dua bercakap, mungkin dua-dua tak akan dengar, dan bila dua-dua tak bercakap, sama, dua-dua tak akan dengar. Okey, jadi kita melihat apa itu maksud komunikasi. Okey, kita melihat pada tahun 2010 Grafi dan juga Almonty yang mengatakan bahawa komunikasi adalah pemindahan maklumat. Okey, pemindahan maklumat dan makna daripada satu pihak iaitu pengucap atau penghantar kepada pihak yang lain iaitu penerima. Okey, jadi siapa pengucap, siapa penghantar tu, dan siapa juga penerima atau pendengar. Okey, sudah tentunya antara ketua, okey, untuk ahli-ahli pasukan ataupun ahli-ahli AJK yang lain kepada rakan-rakan sepasukan. Okey, ini adalah satu komunikasi atau corak komunikasi dalam pasukan. Okay, kalau menurut bahasa, komunikasi merupakan sama ada pertalian, perkongsian atau perhubungan. Kita lihat definisi komunikasi. Okey, satu proses pertukaran maklumat dan idea di antara dua atau lebih manusia untuk menghasilkan tindak balas yang diharapkan. Okey, sudah tentunya kita akan bercakap secara lebih daripada dua orang. Okey, kalau seorang itu bukan komunikasi, itu hanyalah orang kata monolog. Okey, kalau dalam bahasa teater tak silap saya, memang saya pernah masuk teater, memang kalau kita bermonolog itu adalah seorang. Sebagai contohnya kita nak mengujarkan orang kata penonton yang melihat. Okey, mungkin kita bermonolog berkenaan dengan
teater berkenaan, dan memang saya salah seorang pelakon teater lantai T Pinky semasa saya di UPM terlebih dahulu selaku SD Man, iaitu masa tu saya jadi orang Indonesia naik skuter atas pentas yang besar lah, tu dekat auditorium. Memang di UPM ada auditorium besar. Dan kemudian saya juga berlakon dalam teater Siti Zubaidah selaku Sultan Zainal Abidin. Memang masa tu saya menjadi watak utama dan memang masa tu tercalon sebagai pelakon lelaki terbaik, tapi inilah tercalon saja, tak menang. Okey, itu adalah orang kata kalau dalam teater kita panggil monolog, kita bersorangan bercakap, tapi bila bercakap berdua itu adalah komunikasi. Okey, kita melihat apa itu makna komunikasi. Yang seterusnya adalah penghantaran maklumat dan kefahaman dari seseorang kepada seseorang yang lain melalui cara yang berkesan atau yang efektif. Okey, sudah tentunya perlu cara yang berkesan atau efektif. Kenapa sebenarnya? Kita nak fahamkan ahli kumpulan, kita nak fahamkan rakan-rakan kita. Okey, bukan saja dalam Persatuan Duta Mahasiswa Johor atau PIBO dan bukannya dalam persatuan-persatuan lain, tapi malahan dalam pasukan kelas kita. Okey, rakan-rakan as orang kata assignment mate, okey, teammate, okey, exam mate tu biasa-biasa, atau test mate maksud kawan kita masa test. Maksud saya rasa memang masa ODL ni apatah lagi memang ujian secara online, memang ada rakan-rakan yang membantu kan. Memang saya dulu pernah take home test memang full mark. Okey, memang rugi kalau take home test tak full mark. Jadi kita, rakan-rakan kita tu adalah orang kata rakan-rakan dalam pasukan. Okey, jadi kita perlu hantar maklumat dan kefahaman kita, okey, kepada orang lain supaya mereka tu faham dan berkesan. Okey, kemudian proses memindahkan idea sudah tentunya fikiran, perasaan dan maklumat. Tadi kita sebut pasal crush. Okey, sudah tentunya kita nak faham perasaan seseorang. Okey, mestilah kita secara berkesan kita nak sampaikan perasaan kita. Itu adalah proses pemindahan iaitu komunikasi jugalah antara dua orang. Okey, seterusnya kita melihat kepada jenis komunikasi. Okey, jenis komunikasi kalau dilihat di sini terdapat dua dekat skrin. Okey, pertama adalah komunikasi sehala. Okey, yang kedua komunikasi dua hala. Okey, bagi komunikasi sehala di mana pengirim berkomunikasi tanpa memerlukan maklum balas penerima. Okey, maksudnya macam bebel je. Macam sekarang ni lah pensyarah yang selalu bercakap. Okey, berkomunikasi dengan pelajar-pelajar. Kadang-kadang kita tak tahu pelajar dengar atau tidak. Okey, kadang-kadang kalau saya nak pastikan pelajar dengar atau tidak, siapa yang pernah berada di kelas saya, memang saya akan sebut nama. Kalau boleh, kalau 2 jam, semua orang yang ada dekat Google Meet saya akan tanya. Kalau tak percaya, tanya Aziz. Okey, berapa kali semua orang kadang-kadang dalam kelas tanya Haris akan menjawab soalan. Okey, saya akan baca dekat senara peserta yang hadir. Okey, kemudian kita memerlukan tindakan dilakukan terus oleh penerima. Okey, itu adalah komunikasi yang jenis sehala. Okey, sebagai contoh kita bagi arahan. Okey, kalau sekarang ni saya tak pasti, kalau saya rasa Afi, Ikmal, mungkin Izu memang pernah orang kata exam dalam dewan, betul Yang lain saya tak pasti. Yang lain pernah ke exam dalam dewan besar dekat UiTM? Dekat Pasir Gudang? Masa ODL belum lagi kan? Final exam dalam dewan besar. Pernah tak? Belum lagi sih. Oh, belum pernah Okey. Di mana memang komunikasi salah, di mana ketua pengawas peperiksaan. Memang yang ni saya seronok Saya kalau jadi ketua pengawas peperiksaan memang dapat mic. Saya memang pantang dapat mic. Tapi kalau mic ni kena jadi ketua dalam dewan besar. Okey, kalau jadi ketua dalam dewan besar kita pakai mic. Okey, memang dalam tu dalam 100 lebih dan hampir 200, ada juga yang hampir 200, ada 2 saja dewan besar dekat bukan dekat DK dekat bangunan bangunan USBK kita panggil nama pun dah lupa sebab lama tak mengajar kat situ sebab secara online. Okey, memang kita komunikasi kita memang salah je, pengawas peperiksaan bagi arahan dan terus tindakan itu dilakukan oleh penerima. Sebagai contohnya, okey, masa bermula dari sekarang semua diam je, tak ada reply langsung, terus menjawab. Okey, itu adalah contoh komunikasi sehala. Okey, komunikasi dua hala. Okey, penerima memberikan maklum balas pada pengirim. Okey, di mana kita penerima ni sebagai contohnya macam tadilah DJ tanya saya perlu menjawab apa DJ tanya. Okey, walaupun kadang-kadang dalam keadaan debar.
Okey, ataupun kita takut kita kena juga. Itu adalah komunikasi dua hala. Orang tanya kita, takkan kita nak jawab betul. Supaya contohnya Haris makan apa malam ni, Haris kena jawab, saya dah makan. Saya makan nasi sebagai contoh. Okey. Dan dua hala juga membolehkan pengirim memperbaiki komunikasinya jika mesej yang diterima kurang tepat. Okey. Dan juga membolehkan penerima lebih yakin untuk mengambil tindakan yang betul. Okey, ini adalah bergantung, ini adalah arahan lah. Arahan kedua kepada rakan sepasukan. Okey, itu adalah dua hala. Sebagai contohnya malam ni kita lihat pada untuk program FIBO iaitu Haris Daniel. Haris Daniel selaku ketua FIBO, okey, dia memberikan arahan kepada rakan-rakan sepasukan. Jadi rakan-rakannya memang secara automatik akan memberikan maklum balas walaupun hanya noted. Okey, biasa itu noted adalah benda yang klise. Kalau dalam grup lecturer pun memang kalau ada satu perkataan noted, okey, itu sangat menggembirakan. Tapi kalau krik-krik atau blue tick, itu memang kita fikir something. Orang ni baca ke atau apa? Tahu atau tidak? Okey. Jadi kalau boleh dalam komunikasi berkesan walaupun secara bukan lisan, iaitu dalam WhatsApp ke apa, sila letak noted, okey, faham se, okey. Untuk ni saya nak ajar jugalah komunikasi kamu dengan pensyarah lah, bukan saja untuk dalam pasukan atau persatuan. Okey, sebab itu sebenarnya orang kata komunikasi yang berkesan dua hala. Okey, biasanya kalau dalam grup ditanya itu adalah dua hala bukan sehala. Jangan kecuali kalau dia cakap berikut merupakan pengumuman apa-apa, itu pun saya rasa ramai yang cakap thank you sir, thank you madam, thank you doktor. Okey, semua orang kata ada respon sebab kita nak lihat kamu terima atau tidak. Okey, definisi komunikasi menurut Emery, Out dan Agul. Komunikasi dianggap sebagai satu seni menyalurkan maklumat, idea dan sikap dari seseorang kepada seseorang yang lain. Okey, sudah tentunya kalau maklumat daripada kita sebagai contoh arahan lah. Arahan memang kita nak memberitahu kepada diri kita kepada orang lain. Okey, mungkin juga hari ni Daniel nak beritahu kepada Amalin. Okey, mungkin juga Haris Daniel nak beritahu kepada Iqbal. Iqbal, hari ni kedai Masmed tak buka sebab malam ni ada webinar. Okey, sebagai contoh. Okey, kemudiannya kesimpulannya, komunikasi boleh dimaksudkan sebagai proses interaksi yang memberi maksud rangsangan melalui pemberian dan penerimaan mesej. Okey, mesej iaitu maklumat lah. Okey. Okey, kita lihat kepada tujuan komunikasi. Okey, ataupun kenapa kita perlu bercakap? Okey. Kenapa kita perlu orang kata tiba-tiba je kita orang kata bersuara? Okey, ini tujuan dia. Pertama adalah sudah tentunya untuk memberitahu. Okay, sebab tu dalam pasukan kita jangan diam. Ada apa-apa bagi tahu dekat grup, bagi tahu dekat penasihat, okay, bagi tahu dekat kawan-kawan, bagi tahu dekat BFF kita. Okey, apa-apa saja pun kena beritahu. Okey, tujuan komunikasi Okey, untuk tumpukan kandungan yang bernas, okay, dan logik, soal dasar, disiplin. Okey, sebagai contohnya sila hantar laporan prestasi kepada pejabat pentadbiran sebelum 20 Januari 2006. Okey, yang ini adalah contohlah. Mungkin daripada jabatan kerajaan, okey, mungkin bos dia cakap ataupun kerani cakap, sila hantar laporan. Okey, ini untuk memberitahulah. Okey, sebagai contoh ayat pemberitahuan. Okey, yang kedua adalah untuk menghibur, mententeramkan khalayak atau organisasi. Okey, sebagai contohnya macam tadi kita lihat, okey, berlaku mungkin maafkan saya kalau sebagai contoh. Okey, tadi kita lihat mungkin MC pun tak macam mana belum muncul lagi. Saya ingat ke tadi saya yang lambat masuk. Saya ingat ke macam saya perlu teruskan tadi. Saya cakap saya tengok jadual balik, bukan saya ada dulu orang kata bacaan doa, tapi mungkin tadi adalah inilah ada masalah teknikal Ini adalah macam mana nak tenteramkan. Tadi kita lihat memang Masyarah pun ada beritahu bahawa kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah bagi menggantikan slot bacaan doa. Okey, tahniah. Itu pun satu komunikasi yang berkesan. Memang dah berjaya sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita memang diajar daripada sekolah rendah lagi berkenaan dengan cara berkomunikasi. Okey, jadi sebagai contoh sebelum jamuan, keramaian, okey, ada unsur light and easy. Okey, sebagai contohnya hadirin dijemput
menikmati hidangan yang disediakan. Okey, memang dah lama kita tak ada majlis anugerah dekan. Okey, majlis orang kata pre-graduation night. Okey, tahun ni boleh buat ke semester ni? Siapa yang tahu dekat sini, mungkin pelajar tahun akhir atau mungkin daripada persatuan yang lain atau pelajar lain yang tahu, ada tak info? JPK ke dalam ni? Kita boleh buat tak majlis graduasi? Untuk tahun ni tak pasti lagi. Rasa kita tak dapat makluman daripada HEP lagi. Mungkin tak dapat lagi lah. Tapi saya tahu daripada Universiti Teknologi Malaysia, UTM, dah ada majlis convocation tahun ni atau awal tahun depan. Okey, jadi harapnya kalau ada, insya-Allah lah menjadi satu kenangan orang kata terindah lah buat bakal-bakal graduan daripada FKA dan juga FKK lah kat sini. Yang FKK saya rasa Izu Okey, FKA sebenarnya FKA kot yang paling dekat, tapi dua-dua semester akhir kan, sebab SEM 6 Part 6 kamu semua orang kata praktikal kan. Okey. Jadinya itulah, memang adalah biasanya hadirin dijemput makan-makan ni memang ada dalam dialog yang klise semasa majlis rasmi. Keadaan masih terkawal, proses pemilihan rakyat Malaysia akan dilaksanakan sekiranya perlu. Okey, sebagai contoh banjir ke apa. Alright. Kemudian untuk mencapai hasrat. Okey, ini adalah perundingan. Okey, perundingan ni adalah macam mana kita nak konsep. Okey, kita nak mungkin yang ni pun saya rasa nak luahkan perasaan pun ya kot. Okey, perundingan ni kita nak berunding ni satu lagi macam sebagai contohnya kita nak minta kepastian daripada orang yang kita berkomunikasi. Itulah. Okey, sebab sama ada bersetuju, tidak bersetuju, puas hati atau inilah dan sebagainya. Okey, ni lebih kepada declare lah kalau bahasa moden sekarang kan, betul? Okey, macam mana kita nak bercakap dengan kawan kita. Okey, sebagai contoh kita memang berpuas hati dengan kata sepakat yang dipersetujui. Okey, ni biasa ayat-ayat klise dalam mesyuarat. Okey, jadi inilah yang biasanya kita cakap lah, tapi ini adalah tulisan, orang kata penulisan lah. Kalau biasa cakap, biasa-biasa kita tak cakap seskema tu kan. Okey, kita adalah bahasa-bahasa kita. Okey, dan seterusnya adalah untuk mempengaruhi. Okey, untuk mempengaruhi ni sebagai contohnya untuk mengubah sikap, ambil tindakan, meyakinkan kelebihan, akibat untuk merangsang kempen dan lain-lain. Okey, ini macam mana kita nak mempengaruhi, macam sebagai contoh kita nak menjual produk. Okey, memang kita nak berkempen. Okey, ini adalah tujuan komunikasi lah. Okey, sebagai contohnya jagalah jantung anda. Okey, 50,000 rakyat Malaysia mati setiap tahun akibat serangan jantung. Jadi, katakan tidak pada rokok. Ini adalah orang kata untuk mempengaruhi. Okey, kalau saya cakap tadi mungkin tak mempengaruhi sangat. Tapi cuba Siti Nurhaliza yang bercakap. Okey, mungkin orang kata menyanyi dulu ke apa. Memang saya rasa ramai tak nak merokok. Alright, kita lihat bentuk-bentuk komunikasi. Okey, pertama adalah menggunakan perkataan. Okey, seperti kita sekarang lah. Okey, seperti saya sekarang ni, secara verbal atau lisan. Okey, yang kedua tanpa menggunakan perkataan non-verbal, iaitu WhatsApp, Telegram, TikTok, IG, Facebook dan macam-macam lagi yang ini mungkin saya pun ada yang tertinggal, maafkan saya. Tapi itulah secara non-verbal, iaitu tanpa perkataan lah. Tapi sekarang ni kalau ikutkan WhatsApp pun kita boleh voice note. Betul tak? Kita boleh kalau malas nak type, tengah memandu ke apa, memang biasa voice note saja. Biasalah kalau dengan Sir Kuzari pun memang selalu macam tu dengan Sir. Alright. Kemudian campuran lah, iaitu tanpa menggunakan perkataan dan menggunakan perkataan non-verbal dan verbal. Okey, yang biasa kita gunakan dalam grup WhatsApp. Ada suara, ada type. Okey, kalau panjang bersuara, kalau pendek-pendek okey ke apa, type saja. Okey, komunikasi lisan adalah satu proses komunikasi yang melibatkan suara. Okey, sudah tentunya. Di mana ia menitik beratkan kepada pertama, nada suara. Okey, kita perlu ingatlah. Okey, jangan kita bercakap nak bagi arahan, sebagai contohnya Haris, sebagai contohnya Haziq kalau sebagai ketua dalam mana-mana persatuan ni, jangan jaga nada suara. Okey, biasanya jangan tinggikan suara. Saya kadang-kadang sejak saya jadi penyelaras unit ataupun juga saya jadi pengarah program, kadang-kadang saya takut untuk meninggikan suara. Kadang-kadang walaupun benda tu kita nak berbentuk orang kata arahan, tapi kita takut orang terasa
Okey, dan orang macam nyampah dengan kita ataupun tak nak buat kerja kita suruh. Okey. Jadi yang itu sebenarnya nada suara kita tu biasa-biasa tapi cuma kita kawal. Kadang-kadang maaf saya cakap kalau kat sini ada orang Melaka memang kawan-kawan saya pun suara dia kuat-kuat. Biasanya mereka sangat baik hati. Okey, memang itu adalah kebiasaan mereka sajalah memang suka bercakap kuat. Okay, kemudian bahasa yang digunakan. Okey, kalau suara okey Akil, betul. Itu adalah kebenaran. Okey, orang Melaka baik Akil Ikhmas cuma suara je kadang kuat. Tapi hati. Itu saya faham. Memang ramai kawan orang Melaka. Kawan Kuzari kat sini pun ada AJK kita seorang. Dekat ni lah, luar lah daripada Fibo. Memang ada orang Melaka, kuat suara dia tapi baik hati. Okey. Jadi bahasa yang digunakan pun kita kena, kalau bersuara ni orang kata bahasa yang beralas, bertapis supaya berlapik lah orang kata, supaya kawan-kawan kita tidak merasakan satu yang bukan-bukanlah, padahal sebenarnya benda tu benda simple, tapi sebab bila kita menggunakan bahasa yang kasar, mungkin diingat itu adalah macam marah, padahal tidak. Biasanya saya contoh lagi sekali, kalau orang Melaka pun memang macam tu. Itu sebenarnya bukan dia marah tu, memang itu cara orang Melaka berkomunikasi. Kalau tak percaya, cari BFF orang Melaka lepas ni, insyaAllah. Okey, kemudian kefasihan sebutan. Okey, kadang-kadang saya tak faham. Okey, tambah-tambah sekarang ni pakai apa? Pakai mask. Nak bercakap pakai mask, semua orang dah menjadi sekarang ni orang kata semakin tak dengar. Okey, sebab apa? Sebab saya pun kadang-kadang tak tahu dia cakap apa. Sebab contoh kalau pergi kat kafe, kalau awak pergi semua, dia orang tak pakai mask. Tapi kalau saya pergi, semua nak pakai mask. Sebab dia tengok saya lecturer. Sebab saya kat, saya pun tak dengar berapa ringgit. Sebab contohnya harga. Sebab contohnya dekat MSSM lah. Okay, berapa ringgit. Rupanya murah saja. Saya macam kata, RM10. Kadang-kadang nasi tu macam sikit je ambil kan. Rupanya RM1 sebagai contoh. Memang tak kurang dengar. Jadi kefasihan sebutan tu penting untuk yang melibatkan suara. Okay, kemudian kelancaran perkataan yang digunakan. Okey, ini pun penting sebab kita nak mentafsirkan sebagai penerima ni. Okay, sebagai contohnya, ketua kita cakap apa tu? Sebagai contohnya, ya ke, boleh ke tak boleh? Kadang-kadang sebagai ketua ni kita pun kena, jelaslah kena berani lah. Kalau tak boleh, tidak boleh. Jangan cakap ini boleh. Padahal tidak boleh tapi takut nak sebut tidak. Okey, nanti orang buat. Okey, jadi itulah masalahnya, tidak efektif atau tidak berkesan kalau gunakan kaedah suara. Okey, ingat kelancaran. Ingat Daniel. Okey, kelancaran. Okey. Kemudian setiap perkataan yang diucapkan hendaklah selari atau sejajar dengan pergerakan anggota badan, memek muka dan gerak mata. Okey, kalau kita melihat orang yang ada semua benda ni, okey, memang saya sebut lagi sebab sebenarnya berkomunikasi ni, teater pun berkomunikasi. Saya melihat kawan saya yang dengan memek mukanya, kalau awak melihat, perhatikan filem-filem. Okay, filem-filem biasa yang pelakon-pelakon yang dapat pelakon terbaik. Cuba awak tengok memek muka semasa melontarkan suara dalam dialog. Okay, memang memek muka, pergerakan anggota badan, gerak mata selari dengan apa yang dilafazkan. Okay, itu yang sebenarnya kita perlu buat supaya orang lebih jelas apa yang kita ingin sampaikan. Okay, itu sebenarnya kalau kita cakap pun macam acuh tak acuh, itu kadang orang pun macam betul ke? Betul dia ni ketua nak bagikan arahan. Okey, jadi kita tak efektif atau tidak berkesan. Kita lihat kepada komunikasi lisan. Okey, proses dia. Yang pertama adalah bertulis. Okey, sebab kalau dulu lihat tak kita tulis surat, betul? Kita tulis surat kira-kira dalam email sekarang ni. Okey. Kita kena tulis. Okey, itu bukan lisan lah tapi ingin menyampaikan sesuatu. Sama juga bercetak. Okey, kita mungkin print out, kita bagi kat kawan kita apa yang kita nak beritahu. Mungkin siapa dapat surat. Okey, zaman saya belajar dulu memang surat yang saya dapat biasa saya letak bawah katil. Okey, saya nak kenal awak. Awak ni siapa? Kelas mana? Okey, itu zaman matrik Okey, zaman semua orang pandang. Sebab apa? Sebab masa tu saya pernah dapat kimia 97%. Okey, semua orang sibuk nak kenal. Saya pun jadi macam memang orang kata malas nak layan sebab dia tak tulis nama dia. Itu adalah salah satu kegagalan komunikasi bukan lisan. Kalau tak saya dah cover dengan orang tu.
Okey, beritahulah nama siapa, baru kita tahu ni nak kenal. Nak kenal siapa tak ada nama. Dah lah college saya time tu banyak hantu. Alright. Seterusnya adalah penggunaan isyarat atau simbol. Okey, inilah bukan lisan. Kadang-kadang kita banyaklah penggunaan isyarat atau simbol ni. Kalau yang baik, baiklah ya. Kalau yang tak baik, tak baiklah simbol dia. Okey, jadi yang ni pun kena hati-hati. Okey, kadang-kadang kalau kita panggil, kita buat macam mana tangan kita kalau kita panggil? Nama lambai kan? Itu menunjukkan kita panggil. Kalau suruh diam macam mana? Diam kita letak macam ni tanpa bercakap, orang dah faham dah. Memang senyap. Kena jangan bercakap. Okey. Kemudian adalah pergerakan anggota badan. Okey. Saya pernah dengan Iqbal, dengan Haris, dengan Afi time presentation. Afi, saya tak tahu kan sebab Afi dekat rumah. Tapi Iqbal dengan Haris kan untuk dapatkan Fibo ni, Iqbal jeling kat saya. Dia suruh tutup pintu rupanya. Orang WhatsApp. Yelah, saya pun tak faham. Okey. Itu adalah komunikasi bukan lisan yang saya masa tu kurang efektif dan kurang faham. Rupanya pintu kena tutup sebab bising kat luar. So patutnya mute kan lah. Beritahu je, saya tutup pintu. Tak apa. Masa tu adalah orang kata benda yang lepas lah. Sekarang ni Ibu pun dah dapat grant dari Yayasan Pelajaran Johor. Okey, itu yang saya ingatlah pergerakan anggota badan Iqbal. Okey, jadi komunikasi bukan lisan, posture pun sama, cara duduk, berdiri, lentuk badan, okey. Gesture, isyarat tangan, mata, angkat bahu, mimik muka. Kadang-kadang menyampah juga yang tak tahu, angkat bahu. Okey, cakap dia tak tahu. Okey, itu adalah lebih baiklah. Sebenarnya yang orang kata paling melekat pada hati adalah dengan gunakan suara, jangan gunakan gerak badan. Kadang-kadang tak tahu, entah dia tu memang bahu dia selalu buat naik. Bukan, pernah tengok tak cerita tu? Saya tak tahu cerita Mandarin. Memang bahu dia selalu buat naik. Rupanya dia tu memang sakit. Okey, bukannya sebab dia cakap tak tahu. Okey, itu memang kelakar. Alright. Kemudian proximity iaitu jarak ataupun kedekatan. Okey, mungkin kalau kita terlampau yakin kita dekat dengan orang tu. Sebab contohnya saya pernah present, walaupun masa tu saya nak tunjuk saya yakin saya dekat dekat meja. Padahal masa tu saya rasa saya tersalah present. Tapi alhamdulillah dapat beasiswa tu. Okey, itulah orang kata apabila kita jarak atau dekatkan diri kita dengan seseorang tu menunjukkan kita macam ada kesungguhan lah. Kita ni macam orang nampak, oh budak ni confident. Okey, budak ni tahu. Padahal walaupun masa tu tak tahu. Okey, kemudian suara tinggi atau rendah. Okey, ini sudah tentulah kalau nak marah biasa tinggi sikit. Kalau sedih biasa rendah sikit. Okey, appearance, kekemasan, cara berpakaian, jenis pakaian. Okey, ini sebenarnya orang kata first impression. Melalui pakaian. Itu bukan lisan. Sebab contohnya lagi nak pergi temu duga, sudah tentunya takkanlah pakai slipper, betul tak? Mestilah pakai kasut kulit, pakai coat, okey, necktie, okey, berkasut lah biasanya. Okey, berseluar slat, kalau perempuan baju kurung, dan itu bukannya pakai t-shirt, round neck, okey, itu adalah appearance kita kena tepat dengan situasi. Itu adalah komunikasi juga. Kadang-kadang nak pergi interview pakai baju yang tak kena, pakai baju memang daripada atas ke bawah penuh labuci. Itu bukannya untuk pergi temu duga, itu adalah untuk pergi dinner. Alright, masa cepat atau lambat. Betul tak kalau orang kata kalau kita lambat nak jawab tu, kadang-kadang kita tak tahu. Dah tahu dah. Oh, budak ni tak tahu. Bila dia tanya, diam je. Ataupun lambat nak cakap. Okay, kena fikir dulu. Itu kita dah tahu. Bukan lisan. Okay, kalau cepat tu budak ni mesti tahu. Okey, mesti pasti jawapan ni dan yakin. Okey, seterusnya kita lihat perasaan kita hari ni. Okey, nampak tak sekarang ni? Okey, sekejap saya tengok ni ada orang WhatsApp saya. Okey. Cuba lihat perasaan kamu. Okey, cuba lihat dulu dekat layar. Okey, boleh tak kalau saya nak tanya random nanti, awak apa perasaan awak pagi tadi? Saya nak tanya Zafran. Sebab dia nama Zafran. Zafran ada ke? Kita tanya Haris lah. Haris ada tak? Okey. Dengar ke suara saya? Dengar sir.
Okey, dengar Aziz Haris dengar tak Haris? Dengar sini. Oh, ada 2 orang, Haris dengan Iqbal. Okey, Iqbal dengan Haris. Sebab berdua-duaan dekat kedai, saya nak tanya, perasaan awak pagi tadi, awak yang mana? How are you feeling today? Apa perasaan awak hari ni? Yang mana mimik muka awak? Sekarang pun boleh. Penat ke? Malu ke? Okey, kalau yang lain-lain, awak nak pilih yang mana? Nampak tak yang dekat skrin tu? Nampak saya yang penat tu, sir. Yang mana? Baris mana yang penat? Exhausted Bersekali, sir. Okey, macam tu memang terjelir Okey, jangan macam tu Iqbal, tak baik. Okey, yang tu adalah kepelbagaian reaksi kita Kalau yang ni, memang yang ni pun saya boleh lihat Kita boleh lihat kawan-kawan kita pun memang berlaku muka macam ni. Tapi bukan exactly sama, tapi lebih kurang mimik muka dia macam ni. Itu adalah komunikasi bukan lisan. Kita tahu dah kawan kita kalau yang muka tiba-tiba gigi dia tersusun macam nak marah, nak makan orang tu jangan tiba tanya kau nak makan apa ini. Nanti silap memang kita akan terasa. Okay, kemudian kita lihat kat sini, pernah tak kita lihat kawan-kawan kita sentuh hidung? Okey, ini adalah orang nak bohong ataupun nak reka-reka. Sentuh hidung. Jadi ingat kalau bercakap nanti jangan cuba sentuh hidung. Jangan bercakap kalau tak yakin. Okey, tunjukkan kita yakin. Kemudian sentuh bahagian mata. Okey, ini pun bohong. Ini pun saya belajar time saya berkursus NLP seminggu tu, memang dia ajar secara macam mana kita nak kenal pasti orang tu jujur atau tidak dengan kita. Okey, kemudian menilai. Okey, menilai ni banyaklah. Memang dia mematikan kita dalam kelas. Contohnya kalau face to face saya lihat ramai pelajar yang menilai. Okey, melihat kita. Tapi biasanya kalau yang menilai ni biasa lecturer lain lah yang masuk dalam kelas nak lihat Sir Muhammad ni mengajar macam mana. Jadi dia duduk macam tu tangan dia menilai. Tengah berfikir, okey apa nak diberikan markah kepada Sir. Kemudian urut dagu. Okey, yang ini adalah menilai nak buat keputusan. Okey. Kadang-kadang urut dagu ni kata macam berfikir, pernah kan? Apa hari ni nak makan apa malam ni? Sebagai contoh, nak masuk ke tak suruh masuk ke seminar ni sebagai contoh. Okey, kalau defensif pula, kalau bosan, memang yang ni pun saya selalu nampak. Tiba-tiba pelajar bosan dalam kelas. Memang tahulah masa tu terus saya suruh bangun, ramai-ramai, kita buat senaman. Okay, biasa tak nak bagi ngantuk. Biasa kelas pukul 2 kalau time face to face. Okay, kalau ada yang betul bosan dah, macam dia ni sebenarnya bukan bosan, mengantuk sebenarnya. Okay, kemudian kita lihatlah tangan menggalang, yang itu tak yakin sangat. Kalau yakin ni macam atas tu. Okay, itu defensif lah. Okay, kemudian marah atau kecewa. Okey. Jadi kita lihat apa maksud pasukan. Okey, ni ramai-ramai ni sebenarnya pasukan Okey, pasukan sebagai contohnya kita seakrab yang mungkin. Kita jalinkan orang kata jalinan yang sangat erat kukuh. Orang kata bagai rambut tersipul mati. Okey, itu adalah baik-baik kata yang sesuai untuk pasukan. Sebab kita nak kerja berpasukan ni. Okey. Jadi kita lihat kumpulan, definisinya, okey sudah tentu kumpulan lebih daripada seorang. Okey, iaitu satu entiti yang mengandungi 2 orang atau lebih yang berkongsi matlamat yang sama. Dan juga mempunyai hubungan yang stabil, okey, dan melihat atau mendefinisikan diri mereka sebagai satu kumpulan. Okey, kita tengoklah nakibah-nakibah yang bertudung labuh ni, okey, ini satu kumpulan. Okey, kalau sekolah agama memang ada kan, okey, nakib dengan nakibah. Okey. Bukan nakib IB stamp. Okey, yang tu adalah memang betul nakib dan nakibah kan biasa kalau sekolah agama kan gelaran untuk pengawas tak salah saya. Okey, kemudian kita melihat komunikasi yang berkesan pula. Okey, ataupun efektif. Okey, pertama sekali adalah mesej yang disampaikan difahami okey dengan tepat dan jelas oleh penerima. Okey, yang kedua makna mesej difahami dan juga dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima. Okey. Dan yang ketiga, perubahan yang berlaku sekiranya dikendaki akibat mesej adalah seperti perubahan yang dikendaki pengguna. Okey, kemudian mesej yang disampaikan mempunyai unsur cost efektif. Maksudnya kita memang orang kata kita hantar mesej tu memang sekali hantar je tak
perlu 2-3 kali hantar. Ini memang saya selalu ingat memang saya ingat kata-kata bos saya dekat tempat kerja yang mana. Saya pun pernah kerja industri, saya pun pernah bekerja dengan UiTM Terengganu, pernah kerja dengan UiTM Johor. Di mana kalau cost effective ni sekali je, kalau orang yang memang betul komunikasinya, sekali je dia bagi arahan, tak perlu ulang-ulang. Ada setengah orang 2-3 kali bagi arahan. Sebab apa? Arahan yang diberikan tak jelas atau kurang jelas, menyebabkan orang tak faham. Jadi penatlah. Okey, kita nak yang orang kata menjimatkan kos kita sendirilah. Kita menggunakan tenaga nak bercakap dengan orang. Jadi kita perlu bercakap satu kali je biar orang faham. Itu adalah yang bonus. Okey, kemudian kita melihat kepada kepentingan komunikasi. Okey, sekiranya komunikasi kita efektif ataupun berkesan, okey, apa akan berlaku? Okey, pertama sekali memperoleh status dalam kerjaya. Okey, sudah tentunya kita kalau semua ni dilantik, alhamdulillah, sebagai duta mahasiswa Johor, seperti DJ Nurul pagi tadi pun ada kata kan kepada saudara atau adik Afi. Okey, memang dia kata memang orang memang sebagai duta ni perlu, saya ingat lagi, saya pun ulang balik tengok tadi dalam FB Live Johor FM di mana dia kata kita selaku duta ni orang kata ni role model kan, perlu ni lah macam aktif. Okey, perlu orang kata yalah, kita sebagai pemimpin kita kena bukan show off, tapi kita perlu orang kata dapat bercakap, maksudnya tak malulah. Okey, itu adalah dia memang membuktikanlah bahawa Afi adalah orang yang tepat dipilih kerana memang masa soalan yang ditanya memang Afi boleh menjawab. Sebab masa tu dia tanya sebab tu Afi diam dan senyum-senyum saja. Okay, sebab saya nampak saya pun nak senyum ke tak nak senyum. Saya pun terpaksa senyum. Penat Alright. Kemudian diberi pengiktirafan atau respect. Okey, bila komunikasi kita efektif atau berkesan. Okey, sebagai contoh kalau dalam pertandingan inovasi, kalau yang secara bersemuka, yang ni memang penting kalau kita nak berjaya, kita nak dapat pingat emas Okey, kita mesti berkomunikasi secara berkesan supaya di hadapan kita jurilah faham kita. Okey, sama juga dengan kawan kita. Contohnya kalau kita cakap baik-baik, ramai tak orang yang bagi hadiah kat kita. Contohnya kita cakap kita hari ni tak apa, sihat. Okey, ramai saya rasa students ni akan hantar makanan sebagai contoh ataupun hadiah. Alright, kemudian senang mengurus orang lain. Okay, bila kita berkomunikasi dengan berkesan. Dalam pasukan terutamanya, Haris, sekali je cakap kalau berkesan, orang lain akan memang senang faham. Okay, jawab pun tak penat. Okay, kemudian komunikasi yang berkesan satu lagi adalah macam mana kita boleh menyebar ilmu lah. Okay, sebagai contohnya guru-guru, para pensyarah. Okay, memang kalau ada ke awak jumpa para pensyarah yang memang dekat depan, senyap. Dia menggunakan teknik bukan lisan. Saya rasa esok dah dapat surat tawaran berhenti kerja. Okey, bukan sambung kerja. Sebab memang tak berkomunikasi langsung. Okey, macam mana nak sebar ilmu? Sebenarnya memang boleh sebenarnya. Tapi perlu komunikasi yang berkesan. Kalau dia WhatsApp pun WhatsApp yang tak berkesan. Tiba-tiba je benda yang lain daripada subjek yang diajar. Memang itu tak berkesan lah. Okey, walaupun tak menggunakan bukan lisan. Okey. Kemudian mendapat bantuan. Contohnya kalau betul kita memerlukan bantuan, kita ada masalah, kita sakit, okey, kita kena ada komunikasi yang berkesan. Cakap terus terang, orang kata. Terus terang tu adalah lebih baik. Jujur, kata orang, lebih baik daripada kita berbohong. Seterusnya kita tengok petua. Petua komunikasi berkesan. Kita lihat apa itu formula 7K. Okey, pertama sekali adalah kepercayaan. Okey. Kita trust. Okey. Penyampai perlu memperolehi kepercayaan dari pendengar dan pendengar perlu bersikap positif. Okey. Okey, yang mana kita ni sebagai pengucap ataupun pensyarah ni perlu memperolehi kepercayaan dari pendengar lah. Supaya contohnya awak ni percayalah saya sebagai pensyarah awak kan. Time mengajar. Okey. Dan pendengar perlu bersikap positif. Okey, jangan tiba-tiba cakap, contohnya pensyarah tu pensyarah baru. Okey, tiba-tiba dia bercakap macam sekejap okey, sekejap tak. Jangan cakap dia tak boleh bercakap. Sebenarnya dia masih lagi
baru, masih lagi kekok, masih lagi tak biasa. Okey, jadi beri peluang kepercayaan. Okey. Kemudian kepercayaan ni adalah confident lah sebenarnya. Kalau sebagai penyampai, macam saya ni perlu percaya diri saya boleh bercakap. Okey. Sebelum ni pun saya segan atau saya malu. Okey. Kemudian K seterusnya, K yang kedua adalah kebenaran. Okay, message hendaklah mempunyai kebenaran atau kesahihan. Okey, jangan tiba-tiba kita nak bercakap, okey, kita beritahu benda-benda yang kurang pasti. Orang kata kurang benar. Okay, tidak benar lah, senang. Okey, jadi memang orang kata orang nak dengar ke kalau yang tak benar. Kadang-kadang orang tak nak dengar kan. Sebab yelah, kalau bercakap benda yang berbohong ataupun bercakap benda yang bukannya dari yang dari sumber yang sahih, jadi kita memang susah nak mendapat kepercayaan orang lain. Okey, kemudiannya K yang ketiga adalah kefahaman. Kita perlu faham kandungan mesej yang hendak kita sampaikan. Okey, yang mana selaraslah dengan apa yang kita fikirkan di minda kita atau hasrat kita sebagai penyampai ataupun pengucap ataupun yang bercakap. Okey, K yang keempat adalah kejelasan. Okey, jadi pilihan kata-kata dan simbol yang tepatlah. Okey, jadi mudah dan tidak mengelirukan untuk memastikan kejelasan mesej. Okey, kalau musim-musim sekarang ni terlalu banyak orang tersilap hantar emoji. Kadang-kadang hantar emoji nak marah padahal sebenarnya tersilap. Cepat-cepat padam nanti orang ingat awak marah dia. Okey, pernah tadi pun saya tengok, saya ada hantar berkenaan dengan Johor FM. Kali makcik saya buat macam nak marah. Rupanya dia tak, dia sebenarnya macam nak suka. Dia silap. Terus dia message dan dia WhatsAppkan benda yang baru. Okey, itu memang contoh memang makcik saya dah rasanya dekat 10 kali dah dapat anugerah perkhidmatan cemerlang sebagai pekerja. Dia sekarang dah manager dekat KWSP di daerah Dungun, Terengganu. Memang daripada KL, daripada Kuala Terengganu ke KL kemudian dapat jawatan yang lebih baik di Dungun lah. Memang orang kata cara dia berkomunikasi sangat bagus. Dan sebab dia adalah pegawai yang duduk di kaunter KWSP yang perlu bercakap, berkomunikasi dengan orang ramai. Jadi saya melihat pada pendekatan dia salah sedikit dia terus. Kadang-kadang awak kalau tersilap, sebagai contohnya kalau kat grup mana-mana lah saya tengok kat sini, kadang-kadang anak main phone ke atau kita tersilap ke, kadang esok baru nak padam. Dia lupa nak check. Okey, itu sebenarnya orang kata tak jelas lah. Kadang-kadang kenapa Haris hari ni hantar kataan SSBKL, kita tak tahu apa Haris cakap. Okey, jadi penting jelasan ni supaya orang lain tidak mengelurkan lah. Okey, atau yang kelima adalah keupayaan. Okey, penyampai perlu memahami keupayaan pendengar untuk memahami mesej. Okey. Jadi bila kita melihat, okey, sebagai contohnya Pibo akan akan bersama penduduk kampung tak lama lagi. Okey, perlu macam mana nak sampaikan. Okey, janganlah marah pakcik-pakcik atau makcik-makcik yang bakal buat bajet organik kan. Okey, sudah tentunya ialah kelas 3G pun akan bantu nanti untuk program apa namanya assignment MY. Okey, jadi kita perlu orang kata berkomunikasi dengan baiklah dengan mereka. Okey, supaya mereka faham apa yang kita nak sampaikan. Itu keupayaan Okey. Kita macam kita tengoklah keupayaan dia jugalah sebagai contohnya kalau dia tak dengar dah, okey macam mana kita bercakap, kalau dia tua dah kita jaga hati dia. Okey, supaya dia faham mesej kita. Janganlah tiba-tiba kita ni memang dalam kelas memang diajar dalam bahasa Inggeris, terus cakap. Okey, we have an organic fertilizer. Okey, dengan slang Australia, slang Zambia semua keluar kan. Tiba-tiba cakap macam tu, makcik dengan pakcik tu awak rasa nak buat tak baja awak tu? Dah tak jadi baja. Jadi roti yang dia. Okey, jadi ingat keupayaan dia untuk mendengar. Okey, jangan tiba-tiba awak tiba-tiba esok masa jumpa penduduk kampung, okey nak speaking bagai. Okey, kita lihat kalau betul dia tu adalah daripada luar negara, teruskan speaking yang kita patih tu. Tapi kalau dia adalah penduduk kampung, kita kena lihat keupayaan dia untuk faham mesej kita. Okey, yang keenam adalah kaedah, iaitu pemilihan wacana atau medium komunikasi hendaklah sesuai dengan tujuan mesej
dan juga sasarannya. Okay, inilah golongan sasaran lah sudah tentunya. Okey. Jadi sebagai contohnya memang kalau saya sendiri pun ada dua komunikasi lah, dua kumpulan lah. Okey, kumpulan yang biocap memang kita tahu status signal internet di kawasan Kampung Periga Aceh kurang baik sikit. Jadi orang kata janganlah hari-hari nak buat webinar dengan mereka. Sudah tentunya seorang dua je yang masuk. Sebab memang kita perlu pilih kaedah face to face lah kalau macam tu. Sebab memang orang kata ada kekangan dari segi internet dan sebagainya. Tapi kalau untuk penduduk kampung sepakat, insyaAllah di berhampiran dengan UiTM Pasir Gudang dan memang orang kata signal ni memang bagus. Jadi kita boleh buat secara atas talian terlebih dahulu lah untuk perjumpaan dengan wakil penduduk atau semua penduduk yang bakal terlibat. Mungkin next program awak buat program dengan penduduk yang bakal yang orang kata 6 keluarga sasaran tu. Kita nak kenal-kenal dulu. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Okay, sebab tu kita perlu kenal dulu dan kita cari medium apa yang sesuai. Kadang-kadang kalau mereka nak berjumpa face to face, dengan kata hari Jumaat dan Sabtu dah boleh keluar kan. Sampai pukul 6. Alright. Okay. K yang terakhir atau yang ketujuh adalah kesinambungan. Iaitu idea hendaklah ada kaitan dan urutan antara satu sama lain. Okay. Bila kita ada idea tu, kita kena tahulah kaitan dia. Dan urutan dia memang orang kata perlu ikut urutan lah. Sebagai contohnya kalau masak Maggi. Masak Maggi paling senang. Awak tengok tak ada cara-cara kaedah masak dekat dekat plastik dia tu. Okey, kena letak apa dulu? Jangan letak mi dulu, letak air dulu kan. Okey, baru letak mi dan rencah. Okey, jangan letak mi dulu, air tu letak kemudian. Okey, itu urutan yang salah lah. Okey, jadi kesinambungan tu penting dalam komunikasi. Okey, saya pegang hidung pula. Okey, bukan tipu ni gatal. Okey, alright. Jadi kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan komunikasi. Okey, kita tengok perbezaan latar belakang dan pengalaman. Okey, jadi suku bangsa, bahasa, tahap pendidikan, pengetahuan, kemahiran. Okey, ini penting kalau golongan sasaran kita penduduk kampung, kita tengok peringkat umur mereka. Kalau peringkat umur tu adalah peringkat umur sebaya dengan awak, bolehlah bercakap bahasa terkini. Tapi kalau memang orang kata memang berusia atau warga emas, memang perlu pendekatan yang lain lah. Bahasa pun bahasa yang lembut sikit. Sebab kita nak minta atau nak ajar orang ni, suruh ikut apa yang kita nak sampaikan. Tapi kita kena orang kata inilah, kita tengok laras pendidikan mereka, tahap mana. Okey, jadi bahasa yang mudah kita pakai. Kemudian perhatian terhad, memilih mesej yang disukai atau sesuai. Okey, mungkin kita sebut PIBO, dia tak tahu. Bagi tahu dulu program inovasi bajet organik. Jangan tiba-tiba pergi, kami ada projek PIBO. Dia kata apa pula PIBO? Okey, jadi perlu beritahu benda yang yang orang kata jelas terlebih dahulu. Supaya mereka suka. Kemudian mesej yang disukai lagi tu mungkin tagline kita lah. Okey, nak buat baja ni supaya dapat membantu penduduk, atau baja organik adalah baja yang lebih efektif, ataupun baja organik ni mesra alam. Okey, itulah tagline. Okey, kemudian prasangka, prejudis, anggapan awal. Okey, mesej yang diterima ditafsir mengikut kehendak sendiri. Okey. Kemudian faktor situasi, di mana rasa tidak selamat, okey, akan kebisingan, marah atau takut. Ini semasa kita berucap Okey, kadang-kadang kita rasa tak selamat. Betul tak? Kita rasa tak selamat ni, kadang-kadang tak berkesan komunikasi kita. Kita nak bercakap ni, kita ragu-ragu, kita takut-takut. Okey, contohnya kalau kita bercakap ni, orang baling telur tak kita, orang baling objek tak kita. Biasa ni kita tengok kan dalam cerita, biasanya cerita filem Hindustan atau filem apa yang awak tengok, kalau salah cakap sikit, semua penduduk kampung baling kat dia kan. Itu kita tak nak. Kita akan jadi rasa tak selamat, jadi mempengaruhi komunikasi kita. Kemudian kebisingan. Kita nak bercakap, orang lain pun nak bercakap. Okey, mungkin suasana dewan tu bising. Kita tak boleh menyampaikan secara berkesan. Okey, kemudian masa kita marah, sama. Kita nak bercakap, sekali kita tak lepas lagi marah, kita nak bercakap juga, memang tak sampai. Okay, takut sudah tentunya kita gemuruh atau pentas, tangan menggetar. Okey, itu pernah saya dulu pernah jadi macam tu.
Okey, tapi saya start belajar bercakap ni yang paling saya tengok menunjukkan kejayaan. Saya pernah masa Form 4, saya pernah dapat peringkat negeri pertandingan syarahan agama. Itu kali pertama sekolah saya boleh masuk sampai peringkat negeri. Okey, tapi kalah lah time tu. Sebab apa? Sebab saya cabut undian yang bukan tajuk yang saya hafal. Okey, biasa syarahan ni nak kena hafal tajuk, dia ada 5 tajuk. Saya memang hafal 1 je sebab 1 tu mewakili 4 tajuk yang lain. Dan 1 saya kena tu tajuk yang memang betul-betul lain. Jadi saya memang tegak-gagap masa berucap, terus kalah. Okey, kemudian perasaan dan emosi. Jadi mesej yang diterima akan ditafsir mengikut perasaan dan emosi kita. Alright. Okey. Jadi saya nak minta pelajar-pelajar saya pada malam ni, pertama sekali kita tengok cara komunikasi Rasulullah SAW. Okey, seperti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW tidak berbicara cepat. Okey, sebagaimana kita lah. Okey, tetapi baginda berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Okey, jadi orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal kata-katanya. Okey, ini adalah riwayat Al-Tirmizi lah. Kebiasaannya kalau siapa yang ikut webinar saya untuk NLP, kalau kita ni orang auditory, okey, orang yang memang suka mendengar, memang sekali dengar kita tertangkap dan terngiang-ngiang dalam exam ke, dalam assignment, nak buat assignment ke apa, kata-kata pensyarah kita. Itu yang pernah saya alami jugalah. Teringat definisi tu, teringat sebiji apa yang dikata oleh pensyarah bila kita betul-betul fokus dalam kelas. Memang kembali time nak menjawab soalan. Okey, sebab tu orang kata berbicara seperti Rasulullah SAW. Okay, jadi baginda berkomunikasi hanya jika perlu. Okay, lebih banyak diam. Bicaranya padat dengan makna dan jelas. Tidak kasar dan tidak ada nada menghina. Nikmat Allah Ta'ala dibesarkan walaupun sedikit. Ya. Yeah. Okey, kalau ni adalah peribahasa Melayu yang selalu kita dengar. Sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Okey, jadi kita perlu orang kata berhati-hati dalam berkata-kata lah. Okey, pernah kita berkata menyebabkan orang, boleh menyebabkan orang marah lah. Okey, jadi seperti contohnya cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Okey, dan seperti anjing menyalak bukit. Okey, ini adalah peribahasa Melayu berkenaan dengan komunikasi. Kita lihat 4 kategori manusia. Ini dah hampir habis slide saya. Okey, jadi kita tengok kategori kita yang mana. Okey, kita fikir-fikirkan dan renungkan yang mana kita pada hari ini. Pertama, pandai bercakap, suka bekerja. Okey, ini adalah contoh dan perlu kita buat. Sebagai contohnya, kita kata kita perlu study ikut kita perlu datang kelas. Okey, paling senang kita perlu datang kelas awal. Okey. Bila kita bercakap, kita buat. Okey. Yang ni kita perlu contoh dan buatlah. Okey, kemudian bukan saja dia pandai bercakap. Kemudian dia dengan suka bekerja. Suka belajar sebagai contohnya. Kalau dalam persatuan, dia suka buat kerja. Okey, kadang bagi je memang TikTok kerja dia. Itu kita nak contoh dan buat. Okey, kategori yang kedua, pandai bekerja tapi tak pandai bercakap. Okey. Tahu dan usaha dia sendiri saja. Sebagai contohnya dia tahu buat kerja tu tapi nak cerita kat orang atau nak bercakap tak pandai. Okey. Kemudian pandai bercakap, tak pandai bekerja. Okey, yang ni kebanyakan orang memang ramai. Suka bercakap dia tahu tapi kerja kerana tak tahu. Okey, suka menyalahkan orang lain untuk mengatasi kelemahan diri atau mengabori orang lain. Okey. Yang ni paling kategori yang malang Okey, yang keempat, tak pandai bercakap, lepas tu tak suka bekerja. Yang ni memang rugikan masyarakat kat situ. Okey, bukan saya cakap, memang dalam slide yang cakap. Merugikan masyarakat dan kerajaan lah. Okey, dan juga tidak amanah. Alright. Okey, sebagai kesimpulan atau rumusan, okey, komunikasi yang berkesan akan dapat mengubah cara seseorang berfikir. Okey, seterusnya boleh mengubah perilakunya kepada yang kita hendaklah atau kehendaki. Kemudian komunikasi yang berkesan perlu disampaikan dengan akhlak yang baik. Okey, sudah tentunya. Dan komunikasi yang berkesan bukan setakat untuk memberi maklumat tetapi untuk bertindak dan berubah. Okey, ini adalah maha penting.
Okey, sebagai orang kata ketua, leader dalam pasukan. Dan sebagai ahli pun kita perlu komunikasi yang berkesan. Jangan sekali orang kata takut nak berkomunikasi sampai bila-bila orang tak nampak kamu tu adalah boleh membuat kerja dan kadang-kadang orang tak nampak kamu ada masalah dalam kumpulan. Itu juga membahayakan kumpulan kita lah. Okay? Kalau kita betul-betul katakan memang tak boleh nak komit ataupun kita rasa memang kita tak boleh buat kerja tersebut beritahu awal-awal, mungkin masa tu orang gantikan kita. Mungkin kita minta kawan-kawan kita bantu, mungkin kita buat kita ambil kerja yang lain terlebih dahulu. Okey, sekian saja daripada sesungguhnya yang baik tu datangnya daripada Allah SWT dan yang kurang baik ataupun yang buruk itu datangnya daripada sendiri. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih TS Muhammad bin Abdullah atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Kini, majlis memberi ruang untuk sesi soal jawab. Para peserta program boleh membuka mikrofon atau menulis soalan di ruangan chat untuk bertanya soalan. Assalamualaikum. Dengar tak? Baguslah Aziz dengar. Sure, saya ada soalan sebab saya ni antara macam orang yang akan nanti banyak bercakap depan kawan-kawan lah sebab saya adalah presiden, lepas tu ada aktiviti-aktiviti yang akan saya handle. Jadi saya nak tanya soalan sebab saya ada satu kekurangan dalam percakapan saya, iaitu saya ni kerap tersasul. Maksudnya kalau macam nak baca slide tu ke apa ke, saya macam adalah perkataan yang saya tersalah sebut. Jadi soalan saya, kalau boleh bagi tips macam mana untuk kurangkan tersasul tu dalam kita punya percakapan. Terima kasih. Okey, yang pertama sekali sudah tentu saya sendiri pun biasa tersasul. Okey, macam mana nak elakkan tersasul? Pertama sekali kita perlu ada skrip. Okey, macam orang berlakon juga, betul tak orang berlakon? Cuba tengok filem-filem yang dapat filem terbaik tu. Okey, maafkan saya sebab ada student UMP tanya saya nak hantar assignment, jadi bising sikit, saya tutup sekejap. Alright, jadi memang kita biasakan dulu dengan skrip. Betul tak? Sebelum ni kalau presentation, ingat tak masa presentation zaman sekolah? Okey, zaman sekolah kot saya sebut, sebab awak pun memang muda-muda lagi. Betul tak masa presentation pernah tak tulis? Okey, buat macam skrip atau buat macam kad. Awak tak spontan kan masa tu? Pakai kad kan? Jadi masa tu memang tak ada tersasul lah sebab tersusun. Sebab dengan baik. Itu adalah permulaan. Mungkin ada skrip tu orang kata, kalau tengok pengacara TV pun, memang ada skrip untuk event-event besar. Okey, memang itu menjadi orang kata panduan Aziz. Okey, bukannya kita tiba-tiba je tercakap yang macam, tiba-tiba kita nak buat yang secara spontan terus. Tapi sebenarnya itu adalah bakat. Okey, semua jadi kalau betul kita tersasul tu disebabkan oleh bukannya kita sengajakan, itu tak apa. Tapi kalau ini disebabkan oleh orang kata tak ada guideline, jadi kita buat dulu skrip. Kita letak tepi tu. Ataupun kita orang kata kunci. Okey, apa nak cakap selepas ni supaya tidak tersasul. Okey, yang tu adalah yang cara yang terbaik lah. Yang kedua adalah sebagai orang yang boleh berkata-kata dekat depan khalayak ni. Okey, kalau saya pun pernah juga masuk pidato dan debat. Okey, memang orang kata itu ayah saya cakap lah. Memang masa saya nak bertanding wakil negeri Terengganu, peringkat kebangsaan. Siapa pernah dengar kuis koperasi? Okey, saya pernah Johan peringkat negeri dan pergi ke kebangsaan. Ayah saya siap tegur, beritahu saya lah, cuba tengok kawan saya tu. Itu senior saya, macam saudara saya juga, dia peserta terbaik kuis koperasi tapi dia ikut kita orang sebab dia masa tu, sebelum tu sekolah saya Johan kebangsaan. Tapi masa zaman saya tu kalah lah tak Johan. Tapi masa tu pun, masa tunggu bas ke apa, rajin membaca. Okey, sebab kita nak gali ilmu ni, kita nak bercakap dengan orang ni, kita perlu banyak sumber yang kita tahu Aziz. Sebab tu mudah bercakap. Memang saya lihat dia suka baca akhbar. Okey. Ataupun dia baca info penting lah. Dan dia kalau bercakap, memang kita sentiasa nak dengar. Sebab saya memang jadikan kawan saya tu contoh. Sebab dalam rubrik pemakahan untuk pidato bagi kuis koperasi, markah dia 20/20.
Okey, dan kawan saya ni dapat markah penuh 20/20. Sebab apa? Sebab cara berkomunikasi dia tu sangat berkesan dan masa tu saya rasa arwah Ungku Aziz kan, pengasas koperasi kebangsaan. Okey, memang dia memang masa tu Ungku Abdul Aziz memang ada dalam dalam dewan tersebut dan boleh berkomunikasi. Masa tu berkomunikasi dengan arwah Ungku Abdul Aziz lah, di mana memang ada menggunakan orang kata sebagai contohnya definisi tu dikeluarkan oleh Ungku Abdul Aziz. Jadi dia cakap, boleh dia cakap bila disebut saja katakan maksud dari definisi tu dia boleh menyapa tetamu yang ada. Bukan begitu Pak Ungku. Maksudnya dia boleh bercakap. Okey, itu orang kata dia memang confident dia, keyakinan dia tinggi dan dia ada ilmu melalui pembacaan. Jadi sebagai ketua kita perlu banyak membaca, Haris. Okey, banyak baca. Seperti contohnya kalau nak buat pasal baja ni, sudah tentunya apa-apa nanti kumpulan akan rujuk awak. Sama juga macam Aziz. Okey, apa-apa grup akan rujuk kamu. Seperti contohnya kalau untuk kamu ada program yang akan datang ni, kamu nak buat program tu berkaitan dengan fun run sebagai contohnya, larian. Okey, virtual run. Kamu kena tahu macam mana. Sebab nanti ahli-ahli akan rujuk kamu. Akan tanya, betul atau tidak. Dan kamu boleh kenal pasti bila kamu ada pengetahuan ataupun ilmu berkenaan dengan program yang hendak dijalankan, kamu boleh bercakap dengan baik berkenaan dengan program tersebut dan tak akan tersasul dan kamu boleh melihat mungkin ada kesilapan ataupun kesalahan yang mana disebutkan oleh ahli-ahli dalam grup kamu. Jadi sebab itu penting, satu adalah kamu buat guideline ataupun buat kata kunci. Semasa kamu nak bercakap, letak atas meja. Okey, next kamu akan jadi kebiasaan. Kemudian kamu perlu ada ilmu. Okey, ilmu tentang apa yang kamu nak sampaikan. Okey, itu adalah dua perkara kunci yang penting dalam berkomunikasi. Supaya kita tidak lari daripada topik yang orang kata atau tersasul tadi. Okey. Faham Aziz Alright. Okay, Mai. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada T.S. Muhammad bin Abdullah atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan penuh bermakna pada malam ini. Kini majlis kian melabuhkan tirainya. Diminta para hadirin dan hadirat sekalian membuka kamera masing-masing untuk kita menjayakan sesi bergambar ini sebagai kenang-kenangan. Semua boleh buka kamera masing-masing. Mungkin yang poster boleh tutup dulu kan? Alright. Adik Afi dekat mana tu? Bilik belajar sir. Adik Afiq tadi dia sebut kan. Lepas tu saya nak ketawa, tahan. Akil ada kat mana Akil? Pakai mask kat luar. Afi tak pakai mask pula. Okay, Izu yang 45 kan? KK betul kan? Baca nama tadi. Malin naik kotak. Okey, terima kasih semua. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Assalamualaikum. Terima kasih sir. Terima kasih sir. Assalamualaikum. Terima kasih sir.